Assalamualaikum. Berjumpa lagi ke dalam channel Nizam ZZK. Baiklah, untuk video kali ini saya akan kongsikan video bertajuk Van Jenazah. Kisah seram ini dipetik dari Utusan TV. Ia diminta oleh saudara Budak Songkok. Terima kasih atas cadangan anda. Saya akan buat yang terbaik. Semoga Budak Songkok dan korang semua berpuas hati. Sekiranya korang ada cadangan untuk video yang akan datang, sila tinggalkan di ruangan komen. Okeylah, tanpa berlengah lagi, jom kita saksikan pengalaman pemandu van jenazah semasa menghantar satu jenazah ke kampung halamannya yang berada di utara tanah air. Jom. Assalamualaikum Cik Aiman. Sahabat kita Razif dah meninggal dunia malam tadi. Segala urusan hospital dah siap. Encik Aiman boleh tutup jenazah di hospital Kuala Lumpur petang ni. Kunci van jenazah ada pada saya. Kedengaran suara Encik Lan dari Jabatan Pentadbiran. Ya, betul. Malam tadi seorang pekerja bernama Razif telah meninggal dunia kerana mengidap kanser usus. Arwah telah hampir 2 bulan terlantar di hospital setelah keadaannya semakin kritikal. Ini bermakna Aiman perlu menghantar jenazah tersebut di kampung halamannya yang berada di utara tanah air. Setelah Aiman ambil alamat lengkap, Aiman meredah kesesakan menuju ke hospital Kuala Lumpur. Biasanya, jika urusan bedah siasat selesai, jenazah juga sudah siap dimandikan dan dikafankan. Aiman akan dibertanggungjawabkan untuk membawa jenazah pulang ke rumah keluarga tempat dikebumikan. Begitulah rute Aiman selama memegang jawatan sebagai ahli Masjid Khairat dan Kematian di syarikat tempatnya bertugas. Kebiasaannya selepas menghantar jenazah, Aiman akan terus pulang. Tak pernah lagi sekalipun Aiman bermalam walaupun destinasinya jauh, sebab keesokannya Aiman akan diberikan cuti oleh majikannya. Waktu itulah Aiman berehat dengan secukupnya. Sambil memandu, fikiran Aiman mengelamun, terkenangkan arwah. Kalau nak diikutkan, arwah tidaklah begitu rapat dengannya sebab berlainan jabatan. Kalau berjumpa pun atau bertembung, hanya sesekali. Itu pun jika di kantin. Berdasarkan pengamatannya, arwah berusia awal 50-an. Statusnya pula Aiman tidak ketahui sebab dia tidak pernah lihat arwah bersama isteri dan anak-anak. Hampir setengah jam memandu, akhirnya Aiman sampai ke pekarangan rumah mayat Hospital Kuala Lumpur. Rakan-rakan pejabat dan saudara mara arwah sudah ramai membanjiri perkarangan bilik mayat. Sekitar pukul 4 barulah jenazah dibawa keluar dari bilik mayat dan seterusnya diusung ke dalam van. Sebungkus plastik yang berisi pakaian serta kelengkapan arwah ketika berada di hospital diserahkan kepada Aiman untuk diberikan kepada ahli keluarganya yang berada di kampung. Dari situ, Aiman mula memandu meninggalkan ibu kota dan menyusuri lebuh raya. Seperti biasa, Aiman memasang cerita padat bacaan ayat-ayat Al-Quran dan mula mencongak perjalanannya yang pastinya mengambil masa 7 hingga 8 jam. Hari itu, Aiman keseorangan sebab tak ada seorang pun waris arwah yang mahu menemani. Mereka lebih senang memandu kereta sendiri kerana ada yang ingin bermalam di sana. Haris, rakan pejabatnya yang biasanya menjadi kelindannya, juga bercuti terpaksa menguruskan anaknya yang baru bertukar sekolah. Nama itu bukanlah menjadi masalah kerana sebelum ini pun Aiman sudah biasa memandu seorang diri walaupun destinasinya jauh beratus kilometer. Aiman tidak kisah membawa jenazah seorang diri. Cuma apa yang merisaukannya, jika terjadi perkara yang tidak diingini seperti van rosak ataupun kesulitan untuk mencari rumah semati. Ramai yang menganggap tugasnya ini agak mencabar dan perlukan keberanian. Tapi hakikatnya tak terdetik pun perasaan cuak ataupun takut. Sepanjang 5 tahun pengalamannya membawa jenazah, tak pernah sekalipun Aiman mengalami perkara-perkara pelik ataupun yang menakutkan. Baginya, si mati juga makhluk Allah seperti kita. Selesai menunaikan solat maghrib di hentian Tanjung Malim,
Aiman kembali meneruskan perjalanan. Hari semakin gelap. Sekali lagi, Aiman menelefon isteri dan anak-anak untuk menghilangkan rasa bosan. Hujan lebat mula turun dan Aiman melepasi susu keluar ke sungai. Dengan berhati-hati, Aiman memperlahankan kenderaan kerana sukar untuk melihat keadaan jalan. Petir dan kilat di luar saling sabung-menyambung, menyebabkan suasana malam itu amat tidak selesa. Tiba-tiba terdengar dentuman yang kuat dalam kenderaan. Aiman beristighfar sambil mengurut dada. Cepat-cepat Aiman pasang lampu kecemasan dan berhenti di bahu jalan. Nak keluar dari kenderaan agak berisiko kerana hujan masih lebat. Lagipun takut jika ada pemandu yang memandu laju dan berempuhnya nanti. Lantas Aiman berjengah ke belakang, memerhatikan keadaan jenazah. Aiman lihat tak ada apa-apa pun perubahan. Keranda masih dalam keadaan elok. Habis tu bunyi apa tadi? Fikirannya mula merawang jauh memikirkan perkara yang bukan-bukan. Hujan yang menggila membuatkan penglihatan Aiman terbatas. Aiman meneruskan pemanduan dengan berhati-hati sambil telinganya kusyuk mendengar alunan ayat suci Al-Quran di radio. Aiman kemudiannya memasuki hentian rehat Sungai Perak untuk solat Isyak. Sebaik sahaja menghentikan kenderaan, Aiman terkejut bila melihat keranda di dalam kenderaan sudah terjatuh dari kedudukan asal. Penutupnya terbuka dan menampakkan sebahagian jenazah. Darah saya berderau. Puas saya congak. Bagaimana ianya terjadi? Adakah dentuman kuat tadi berpunca dari keranda yang terjatuh? Tapi seingat saya, selepas bunyi itu, saya sempat meninjau ke belakang dan lihat keadaan jenazah masih elok seperti sedia kala. Ujar Aiman kehairanan. Sekarang keranda sudah terbalik. Soalnya, bila ianya terbalik? Sebab Aiman tak dengar pun bunyi benda jatuh. Satu lagi, tidak ada lubang atau benda besar yang Aiman langgar, hingga menyebabkan van jenazah yang dibawanya itu melantun dan keranda tersebut boleh terbalik. Dengan pantas, Aiman membuka pintu belakang van dan membetulkan keadaan keranda serta jenazah seperti sedia kala. Aiman meneruskan perjalanan. Kira-kira 10 minit kemudian, hujan semakin lebat. Kilat sabung menyambung. Penglihatan amat terhad. Aiman memandu dengan perlahan, takut-takut kalau jalan licin. Fikirannya mula berfikir yang bukan-bukan. Tak pernah dia berperasaan sedemikian sebelum ni. Tiba-tiba, Aiman rasa sejuk luar biasa. Penghawa dingin sudah diperlahankan. Sesekali, bau kapur barus menusuk hidungnya. Ah, sudah, bisik hatinya. Jam telah menunjukkan angka 1 pagi ketika Aiman mulai susur keluar Al-Usta. Ketika berhenti untuk membayar tol, sekali lagi Aiman berdepan dengan perkara pelik. Kali ini, gadis yang bertugas di pondok tol itu, Aiman lihat tiba-tiba jadi panik. Aiman lihat mukanya pucat sambil matanya liar meninjau ke arah van yang dipandunya. Waktu menghulurkan wang baki, dia sempat menunjukkan isyarat seperti ada sesuatu yang tidak kena di belakangnya. Aiman tergamam, namun tak mampu untuk membalas apa yang dimaksudkannya. Namun hati kecilnya pantas mengatakan, pastinya ada sesuatu perkara yang tak baik sedang berlaku. Aiman ambil duit baki dan terus memecut van yang dipandunya. Selepas membayar tol, fikiran Aiman semakin terganggu. Aiman perlu menempuh lagi 1 jam perjalanan untuk sampai ke destinasi. Jantungnya berdegup kencang, seolah-olah mahu meletup. Terdengar bunyi ketukan, seolah-olah keranda sedang diketuk dari dalam. Aiman cuba mengelak menoleh ke belakang. Aiman perlu fokus memandu sebab dia tidak mahu perkara buruk seperti kemalangan berlaku akibat hilang fokus. Akhirnya, Aiman tiba ke tempat yang dituju. Saudara mara dan sahabat andai arwah sudah sedia menunggu di halaman rumah.
Setelah barang-barang arwah dan jenazah dibawa masuk ke dalam rumah, Aiman lantas meminta diri untuk pulang, walaupun ada antara mereka yang menyuruhnya bermalam di situ kerana kasihan melihatnya keletihan selepas menempuh perjalanan yang jauh. Apabila menghampiri Pondok Tol untuk keluar ke lebuh raya, saya berhentikan kenderaan di tepi jalan. Sejak tadi, fikiran saya hanya tertumpu ke arah jururawang yang bertugas di Pondok Tol. Saya benar-benar inginkan kepastian, ujar Aiman. Aiman ingin bertanya apa yang menyebabkan dia tiba-tiba menjadi pucat lesu dan ketakutan ketika dia membayar tol tadi. Aiman melangkah menuju ke Pondok Tol. Nasibnya baik kerana di situ agak lengang, memandangkan tiada sebuah kenderaan pun yang lalu. Assalamualaikum, sapa Aiman ketika menghampiri penjaga tol wanita tersebut. Waalaikumsalam, balas dengan suara terkejut sambil beralih memandangnya. Sekali imbas, Aiman perasan wajah ketakutan masih lagi terpancar jelas di wajahnya. Aiman memperkenalkan diri dan menenangkannya. Setelah keadaan kembali normal, Aiman mula menyusun ayat, bertanya tentang perkara yang berlaku sebentar tadi. Maaf Encik, sebenarnya tadi saya memang takut sangat sampai tak mampu nak berkata apa-apa. Saya nampak jenazah yang Encik bawa tadi tu duduk betul-betul di belakang Encik. Jawabnya dengan suara terkata-kata dan penuh ketakutan. Aiman tergedu. Tak semena-mena, bulu roma di tengkuknya tegak meremang. Lidahnya kelu dan tak mampu membalas kata-kata gadis tersebut. Aiman tahu tak mungkin dia berbohong atau sengaja mengadi-ngadikan cerita. Nasib baik dia tidak melihatnya sendiri. Kalau tak, entahlah. Aiman mengambil keputusan untuk tidak meneruskan perjalanan. Sebaliknya, menumpang rehat di masjid berdekatan. Bagaimanapun, dia tidak mampu melelapkan mata hingga ke pagi. Hanya selepas solat subuh, barulah Aiman berangkat pulang. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian van jenazah. Sekiranya korang ada kisah-kisah menarik yang ingin dikongsi bersama, jangan lupa untuk hantarkan di email berikut. Baiklah, seperti biasa, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.